Facebook ada je. Ya, insya-Allah. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dikasihi barisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin Kuala Terengganu. Seterusnya kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita menerusi kitab Risalah Tauhid. Mudah-mudahan sama-sama kita beroleh manfaat insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita muka surat 34. Kitab Bersi Jawi. Kitab Bersi Jawi, sebab ada kitab yang Bersi Rumi. Tapi kita pakai yang Bersi Jawi dengan muka surat 34. Kalau Bersi yang Rumi punya, tak tahulah berapa muka surat. Saya tidak pasti. Muslimin rahmati Allah sekalian, kita masuk pada malam ini sifat-sifat yang harus pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, sifat yang harus pada Allah taala. Sifat yang harus pada Allah taala. Okey. Sebelum ni sifat yang wajib, selesai dah bahagian tu. Sifat yang mustahil, selesai dah bahagian tu. Sifat yang harus bagi Allah taala. Ada ke tidak? Ada. Jawab dia, ada. Berapa? Satu. Satu sahaja. Itu kata pengarang adalah sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala hanya satu jua, iaitu memperbuat segala kejadian atau tiada memperbuat akan dia, atau tiada memperbuat akan dia. Maka lawannya wajib Tuhan menjadikan alam atau meninggalkan dia. Meninggalkan maknanya tidak menjadikan alam daripada menjadikan dia, atau meninggalkan daripada menjadikan dia. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sifat harus bagi Allah Taala satu saja, iaitu harus bagi Allah untuk mengadakan alam ini contohnya, ataupun meniadakan alam ni.
nak membuat sesuatu ataupun nak tidak untuk membuat sesuatu. Membuat sesuatu ataupun tidak buat sesuatu. Maknanya Allah tak wajib tak bagi Allah Ta'ala nak mencipta langit. Jawab dia harus bagi Allah. Harus ni maknanya ikut pandai Tuhan lah. Tak ada yang mewajibkan dia. Tidak ada yang mewajibkan bagi Allah Ta'ala nak buat alam ini. Okey? Boleh tak Allah Ta'ala tambuh buat syurga, nak buat neraka saja? Jawab dia harus bagi Allah Ta'ala. Boleh, dia punya kuasa. Wajib ke tak? Tak wajib, atas dia belaka. Kalau dia nak buat, dia tambah buat, ikut dia. Itu maknanya harus. Contoh, boleh ke Tuhan tidak mengutus Rasul? Harus ke Tuhan? Apa hukum Tuhan tidak mengutus akan Rasul? Allah Ta'ala lock saja orang dalam keadaan kekufuran. Boleh ke tidak? Jawab dia harus bagi Allah. Tapi Allah Ta'ala utus ke tidak Rasul? Utus. Kerana apa? Kerana rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi kita ni tuan-tuan dapat risalah kenabian daripada Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala utuskan kerana rahmat Allah Ta'ala. Maknanya kita ni dalam keadaan kebenaran, alhamdulillah, kerana rahmat Allah. Bukan kerana Tuhan terpaksa. Bukan kerana Tuhan wajib mengutuskan. Bila kata wajib ni tuan-tuan, dia terpaksa. Harus tak terpaksa, harus ni ikut suka. Itu maknanya kalau wajib ni terpaksa. Contohnya kita tak pergi kerja, jadi tak ada gaji. Jadi bila tak ada gaji, tak ada lah nak makan rumah. Jadi terpaksa juga bekerja. Kena mari kerja, malah ke rajin ke, semangat ke tak semangat ke, sihat tak sihat, mari kau kerja. Kenapa wajib? Kalau tak ada gaji. Jadi kita terpaksa juga bekerja. Kalau tak lapar kita, menunjukkan kita ni lemah. Kalau tidak dipaksa, tidak kalaulah kita ni tidak dipaksa, maknanya gagah lah. Tapi kalau dipaksa, maknanya lemah. Contohnya ahli politik, dia nak dapat jawatan, mesti dia bertanding. PRU contohnya, dah wajib bertanding, wajib lah. Kalau tak ada jawatan bagi dia, mestilah dia menang. Maka wajib dia masuk dan wajib dia meraih undi. Kalau tak dapatlah jawatan, jadi terpaksa masuk. Jadi menunjukkan ahli politik pun lemah, mengharapkan kepada sokongan daripada rakyat. Jadi tak ada lah ahli politik yang betul-betul power, kerana dia terpaksa meraih undi dan sokongan daripada rakyat. Contohnya, dah rakyat gagah lah, tak kok, terpaksa juga ada pemimpin. Kalau tak, hancur lah, tak ada pemimpin, tak ada orang nak handle. Seminggu, lebih kurang seminggu tak ada Perdana Menteri. Kecoh, tak senang kerja nak buat. Dah mikir sama siapa pemimpin. Memang kena ada pemimpin. Jadi rakyat pun terpaksa ada pemimpin. Menunjukkan rakyat pun lemah. Jadi Tuhan ni terpaksa ke cipta Rasul untuk sebarkan risalah Islam? Tidak terpaksa. Harus bagi Allah Ta'ala. Tak wajib bagi Tuhan. Ini sifat harus bagi Allah Ta'ala. Berlainan daripada pandangan Mu'tazilah, dia kata Tuhan wajib cipta Rasul. Tuhan wajib cipta Rasul. Di sini tak logik lah. Macam mana Tuhan wajib cipta Rasul? Kalau tak, siapa yang mewajibkan Tuhan? Dan kalau Tuhan tak utuskan Rasul, kira macam mana? Kira bersalah lah Tuhan? Kira dosa ke macam mana? Jawab dia, pandangan Mu'tazilah ni tertolak. Pandangan kita ahli sunnah, itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Contoh lagi, boleh tak Tuhan memasukkan orang beriman dalam neraka? Boleh tak? Boleh. Ke tak boleh? Ke maknanya orang yang beriman wajib masuk syurga? Tak. Jawab dia, boleh je kalau Tuhan nak. Kalau Tuhan nak, kalau Tuhan izin, boleh je orang beriman masuk neraka. Boleh ke tidak orang kafir masuk syurga? Boleh kalau Tuhan nak. Tapi Tuhan tak izinlah benda tu berlaku. Okey? Tapi benda tu harus bagi Allah Ta'ala, ikut dia lah. Tuhan tak ikut kita, Tuhan ikut dia. Kita habis doa, habis berharap, habis berjaga malam, nak tengok pemimpin yang kita sokong menang, lah kali kalah. Contoh. Sebab apa? Tu kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Itu menunjukkan kuasa Allah.
nak tunjukkan kita ni lemah. Tak boleh nak dapat apa saja melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Jadi segala perkara harus bagi Allah Ta'ala nak buat ataupun tak mahu buat, atas dia belaka. Tapi kalau orang tanya dah, kalau orang tu kafir boleh masuk tak dalam syurga? Jawab dia, benda tu tidak boleh. Kerana apa? Kerana syarak kata tak boleh, Tuhan tak izin. Kerana syarak kata tak boleh, maknanya Tuhan tak izin. Tapi kalau diikutkan harus bagi Allah Ta'ala nak buat perkara tu, nak masukkan orang kafir dalam syurga. Kalau Tuhan nak, tapi Tuhan nak tak? Tuhan tak izin. Faham tak? Itu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Tak ada wajib-wajib lah. Sebab Mu'tazilah ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata kalau orang tu beriman, wajib Tuhan masuk dalam syurga. Wajib terus. Macam kalau Tuhan tu dakwah masuk, dosa terus Tuhan. Ataupun kira bersalah terus, terpaksa terus buat masuk orang dalam syurga. Jawab dia, pandangan tu tak betul. Orang tu kafir, wajib tak Tuhan buat masuk dalam neraka? Mu'tazilah dia kata wajib. Okey. Jawab dia salah pandangan tu. Jawab dia harus belaka, kerana syurga neraka tu hak Tuhan. Ikut dia lah. Kita pun hak Tuhan, ikut Tuhan nak anda pun. Alang ni hak Tuhan, ikut dia lah. Macam kita ada pitih hak. Kita ada pitih, orang lain paksa kita. Kita kaya, kita ada pitih, ikut bandar kita nak beli benda pun. Kalau pergi makan kat kedai, kita nak 2 tokok ayam ikut bandar, siapa boleh larang? Kita ada pitih. Tahu tak? Tak boleh lah tiba-tiba mari seorang, jangan seekor dah. Seekor dah ayam. Apa? Biar, tak boleh kok. Wajib seekor, tak boleh 2 ekor. Dah pitih aku kan? Tak munasabah. Tiba-tiba mari orang yang mana dia tak ada hak atas harta kita, tiba-tiba dia halang kita beli 2 ekor ayam. Faham tak? Sebab harta kita, ikut anda kita, bukan setakat 2 ekor, 20 ekor sekali makan pun tak ada masalah. Duit kita, bukan kita bahang duit dia. Lainlah kalau kita bahang duit dia. Ya, kita kata, Ji, belanja sekali. Contoh, belanja sekali, okey, jom pergi kedai. Bila pergi kedai, Haji tu ingatkan nak makan sekadar padang-padang lah, nak buat hilang lapar. Lah kali sutong dan galah lobster. Contoh ayam bakar. Bertambung atas pinggang. Dengar Haji. Haji kata, tak boleh. Buang belaka ayam stokor dah. Boleh tak? Boleh lah. Sebab tu hak dia. Sebab hak belanja, duit orang belanja. Kita tupang je. Kita tupang. Dan kita tak nak paksa dia belanja kita. Kalau tak mau belanja, ikut anda je lah, duit dia. Betul tak? Jadi kita ni duduk kat mana? Kita duduk di alam, siapa cipta? Allah Ta'ala. Siapa punya? Allah Ta'ala. Jadi segala kejadian yang ada ni, hak Tuhan belaka, hak Allah Ta'ala belaka, maka atas dia. Kita tak boleh nak paksa Tuhan. Yang bolehnya kita hanya berdoa kepada Tuhan, kita boleh memohon kepada Allah Ta'ala, maka atas dia belaka. Harus bagi Allah Ta'ala nak mengadakan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu. Ini akidah kita tuan-tuan. Sebab itulah kita doa. Boleh kata PRU baru ni semua parti doa. Contoh, betul tak? Ya ada 4 blok ke 5 blok pembangkang, pencadang, macam-macam lah ada, wallahualam. Tanding sekali. Jadi ada 4 pilihan, 5 pilihan. Kuala Terengganu saja ada 4 tak, contohnya lah. Setiap blok yang ada ni, orang Islam belaka, dan masing-masing pakat main ajak belaka supaya menang. Tuhan bagi tak menang belaka? Tak, seorang je. Okey. Dan Tuhan boleh nak buat menang belaka? Boleh kalau Tuhan nak. Tapi Tuhan dah buat gitu lah. Sebab apa? Semuanya hak dia tuan-tuan. Kita hanya berusaha memohon, berikhtiar sahaja. Menang kalah contohnya, hak tu milik Tuhan. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak mau bagi, sudah. Itu bukan urusan kita. Faham tak? Tapi cuma kita boleh doa je lah. Kita boleh ikhtiar je lah. Kita boleh usaha je lah, ngeping dan sebagainya. Tapi hakikatnya hak Tuhan atas dia nak bagi belaka. Maknanya harus bagi Allah Ta'ala nak buat apa saja yang dia nak, ataupun meninggalkan apa saja yang dia nak. Baik. Itu satu saja sifat harus bagi Allah Ta'ala. Kata pengarang lagi, sungguhnya Allah Ta'ala mempunyai perintahan di dalam kerajaannya. Maka boleh ia memperbuat apa kehendaknya. Dia perintah halang ni, ikut dia nak buat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Okey. Katakanlah bahawa kekuasaan ni milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang Tuhan nak. Contoh, kan
riuh baru ni kan, siapa Perdana Menteri, siapa kerajaan, siapa pembangkang dan sebagainya, itu adalah ketentuan Allah Ta'ala dan Tuhan bagi siapa yang Tuhan nak. Dan apa yang berlaku ni Tuhan nak. Kita belajar daripada iradah dulu, maknanya apa yang berlaku tu Tuhan nak, Tuhan dah tentukan. Maka tuan-tuan, kita percaya kepada qada dan qadar, tu iman kita. Jadi apa yang dah berlaku ni adalah ketentuan Allah Ta'ala, wajib redha tak? Wajib redha. Sebab apa yang berlaku ni Tuhan nak. Tuhan yang tentukan. Dan ni kuasa Allah, bukan kuasa kita tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku, okey, kalau menang dan sebagainya, benda dah berlaku dan benda adalah ketentuan, redha tuan-tuan dengan ketentuan ini. Lain, redha dengan ketentuan, redha dengan maksiat beza. Redha dengan ketentuan, kita redha dengan apa yang berlaku. Tapi andai kata orang tu buat maksiat, kita jangan redha kepada maksiat tu. Tapi apa yang berlaku kita redha. Sebab tu ketentuan Allah Ta'ala. Beza. Jangan sampai dengan maksiat sekali kita redha. Dia orang kadang dia salah faham pasal ketentuan. Ada orang tu dia zina. Kawan dia zina. Dia tak marah. Dia tak marah kawan dia zina. Oleh azubillah, kita sebutlah ni, sebut contoh ni. Dia tak marah kawan dia zina. Apa mu tak marah kamu ni, saya mu zina? Kamu kan gagah kan? Dia tu dah lah keding. Dah, kalau mu lepas sekali 3 bulan duduk hospital. Dah, padahal marah lah. Tak apa lah, dah ketentuan dah. Dah, kita redha je lah. Dah je lah redha pada takdir. Tak redha dengan perbuatan sekali. Itu salah. Redha pada takdir, ketentuan tu berlaku. Tapi maksiat dah redha. Ar-ridha bi maksiatin maksiatun. Redha dengan zina yang dia buat, kita juga turut dosa. Faham? Tapi kita redha mana? Redha pada ketentuan dah benda tu berlaku. Semua benda berlaku adalah ketentuan Allah Ta'ala. Faham? Tapi dengan maksiat yang dia buat, kita tak redha lah. Jangan redha, dosa saja-saja tuan-tuan. Faham? Jadi redha tu, redha pada qada dan qadar Allah. Jadi Tuhan ni punya pemerintahan, Tuhan punya kuasa, milik dia belaka alam ni, atas dia nak buat benda, tak ada orang yang boleh mewajibkan. Ni yang bercanggah dengan pandangan Mu'tazilah ni. Mu'tazilah dia kata Tuhan ni wajib sekian-sekian. Tuhan wajib sekian-sekian. Tuhan wajib sekian-sekian. Seolah-olah macam terpaksa pula Tuhan. Dah, terpaksa ni tuan-tuan lemah. Bila wajib ni maknanya terpaksa. Bila terpaksa lemah. Faham? Contoh tuan-tuan, kita macam kita sebut tadi, kita lapar. Jadi kita kena makan. Jadi kita nak makan, kena cari pitih untuk cari makan. Cari untuk dapatkan makanan. Wajib bekerja. Wajib bekerja, wajib mari awal, wajib ikut arahan bos. Jadi menunjukkan kita ni lemah. Sebab kita kena ikut arahan. Kita kena paksa diri kerja. Kita kena mengorbankan tenaga, masa. Duit pun kena korbankan. Jadi terpaksa belaka. Menunjukkan kita ni lemah. Kalau tak lapar kita pun lemah juga kita. Kalau Tuhan wajib bagi Tuhan untuk buat sekian-sekian, takkanlah Tuhan tu terpaksa. Dan terpaksa ni menunjukkan lemah. Bila lemah ni tuan-tuan, mustahil bagi Allah Ta'ala. Dia cipta alang ni. Alang ni punya hebat, itu bukti Tuhan punya kuasa. Tapi boleh terima tak Tuhan tu lemah? Tidak. Bila alang di Tuhan cipta, Tuhan maha kuasa lah. Dan mustahil Tuhan lemah. Dan terpaksa itu adalah elemen lemah. Okey, elemen lemah. Contoh macam kita sebut tadi kan. Ahli politik, pemimpin-pemimpinnya ada, dia kuat ke dia lemah? Dia lemah. Sebab apa? Dia terpaksa meraih undi dan sokongan rakyat. Betul tak? Kalau tak kalah dia, kalau tak ada jawatan dia, maka lemah dia. Betul? Kita pula gagah tak bila pemimpin harap ke kita? Tak kok. Kita harap kepada pemimpin. Kalau tak, tak ada alu tuju lah. Tak ada yang nak menguruskan kerajaan. Maka kita terpaksa juga ada pemimpin. Guna-guna pun dia, nak guna. Redha je lah. Dah, dengan ketentuan. Dan nak guna, daripada tak ada, baik ada. Sebab apa? Sebab terpaksa juga ada pemimpin. Kalau tak ada orang nak menguruskan, tak ada orang cara, tak ada orang nak letak hala tuju kita, lah kali takut binasa waliyazubillah. Terpaksa juga ada pemimpin. Maknanya rakyat pun lemah, pemimpin pun lemah. Betul tak? Kenapa jadi gitu? Kerana kita semua ni makhluk. Munasabah lemah. Yang betul-betul kuasa Allah Ta'ala je. Jadi tak ada apa-apa yang boleh paksa Tuhan. Tak ada apa-apa yang boleh mewajibkan bagi Tuhan. Tidak. Maka apa-apa yang Tuhan Tuhan nak buat, harus bagi dia. Apa Tuhan yang tak boleh buat, harus bagi dia. Atas Tuhan belaka tuan-tuan. Muslimin rahmati Allah sekalian. Dengan tiada boleh dilawan atau ditegur. Okey?
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Lepas sembahyang kita baca tak? Lepas sembahyang amalan-amalan untuk guru baca. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang apa yang engkau kurniakan. Bila Tuhan nak bagi, tak ada orang boleh halang, akan dapat. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada orang yang boleh bagi jika kamu halang. Jika Tuhan halang, tak ada seorang boleh bagi. Faham? Jika Tuhan halang, tak ada seorang boleh bagi. Wala radda lima qadaita. Ni nak sebut ni. Tidak ada yang boleh menyanggah ataupun menyalahi dengan apa yang telah engkau tetapkan, ya Allah. Tu akidah kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana tiap-tiap sesuatu yang ada dalam alam ini perbuatan Tuhan. Setiap apa yang berlaku adalah perbuatan Allah Ta'ala, maknanya Tuhan belaka buat. Ingat, semua benda Tuhan buat dah. Baik buruk Tuhan buat belaka. Itu akidah kita. Baik buruk semua Tuhan buat. Maknanya kita ngundi, kita celup jari, kita pergi pusat pengundian, kita buat undi rosak, kita pergi demonstrasi, kita pergi buat flash mob, kita pergi kata dera, kita jatuh daripada tiang dera, contohnya lah. Kita pergi cetak baju ngundi, kita buat logo, kita gini, kita gini. Jawab dia, semua benda adalah dari Allah Ta'ala, Tuhan belaka yang buat. Itu akidah kita, tuan-tuan. Itu akidah kita. Kejadian dan ketukangannya. Perbuatan Tuhan, kejadian dan ketukangannya. Dan ialah Tuhan yang menjadikan baik dan hajat manfaat dan mudarat, taat dan ingkar. Mana segala benda Tuhan buat, baik ke, tak baik ke, benda tu manfaat ke, benda tu mudarat ke, ketaatan ke, maksiat ke, keingkaran ke, ataupun patuh ke, semua benda Tuhan buat. Perbuatan baik Tuhan buat, perbuatan tak baik Tuhan buat. Jadi kita beriman bahawa setiap benda, segala perkara Tuhan buat. Okey, walaupun perbuatan itu perbuatan yang tidak comel pada syarak, tapi tetaplah kita yakin bahawa itu adalah perbuatan Allah Ta'ala, Tuhan yang buat, Tuhan tentukan. Cuma bila perbuatan itu perbuatan buruk, jangan nisbah ke Tuhan, jaga adab kita. Bila perbuatan itu pada pandangan manusia buruk, maka jangan kita nisbah ke Tuhan, jaga adab kita. Siapa yang nisbah ke Tuhan dalam keadaan tak jaga adab, hukum dia dosa, tuan-tuan. Ni dengan Tuhan ni kena beradab sungguh. Dengan orang tua pun kita beradab, dengan Tuhan tak beradab. Maka kalaulah perbuatan tu baik, kita sandarkan ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Tapi kalaulah perbuatan tu buruk, kita sandarkan pada diri sendiri kerana beradab. Tapi akidah kita yakin bahawa segala benda Tuhan buat. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa yang datang, apa yang menimpa kamu daripada perkara baik datang dari Allah. Okey? Apa yang menimpa kamu daripada perkara tak baik datang daripada diri kamu sendiri. Itu jalan adab. Atas jalan adab. Okey? Tapi atas pegangan akidah tetap dia datang daripada Allah Ta'ala. Kena ingat tuan-tuan, itu kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bukan kita nak nilai baik buruk. Contohnya Tuhan, anda katalah Tuhan cipta satu kemalangan. Kita beri contoh ni. Okey? Ada seorang lelaki ni, Tok Imam, kat sini lah. Ni dekat Afrika Selatan. On the way nak pergi tengok Piala Dunia. Contohnya lah. Accident tengah jalan. Turun dari rumah tu, gelecoh atas kaki. Gelecoh atas kaki. Bila gelecoh atas kaki tu, tuan-tuan. Gelecoh atas kaki tu, kemalangan akhir. Jadi kemalangan yang berlaku ni siapa buat? Allah Ta'ala lah buat kan. Setiap benda Tuhan buat, tuan-tuan. Tapi jalan adat kita tak katalah Tuhan buat. Kita kata bahawa kesilapan dia lah, jalan tak tengok tangga. Rebah patah kaki. Jadi kemalangan tu benda buruk ke benda baik? Okey. Kemalangan tu benda yang buruk ke benda yang baik berlaku? Kalau kita hukum secara zahir, buruk lah. Buruk lah kemalangan. Siapa nak kemalangan? Orang tak mahu kemalangan.
Tapi rupanya bila dia on the way stadium tu, rupanya on the way stadium tu rupanya ada pemandu mabuk. Tengah berlumba, okey, siapa-siapa lalu situ memang kena repuh. Kalau ikut dia jadualkan dia lalu situ. Ataupun dia yang akan kena dan kemungkinan akan mati. Jadi Allah Taala nak selamatkan dia, mungkin dia doa dan sebagainya. Jadi Allah Taala buat aksiden di rumah, dak jadi nak pergi. Lah kali dak kena ke dia kemalangan maut tersebut. Jadi mana patah kaki tadi baik ke buruk? Patah kaki tadi, peristiwa patah kaki tu baik ke buruk? Baik pula. Jadi sekarang ni takkanlah benda tu kita perbuatan Tuhan kita ni lah. Jadi jawab dia perbuatan Tuhan bukan kita ni lah. Di atas Tuhan belaka nak buat. Faham tak? Memang kita nampak patah kaki. Dok comel ni benda kita tambuh belaka, benda yang kita tambuh, benda yang buruk. Kita kata buruk, rupa-rupanya baik bagi dia. Dan baik bagi orang ramai. Contoh, isu kapal terbang terhempah. Nauzubillah. Ni fardu takdirnya. Okey, fardu takdirnya. Dia nak naik dengan keluarga dia, nak pergi naik kapal terbang. Contohnya lah. Jadi dekat rumah ni, bolok-bolok tidur setelah bangun lewat. Jadi bolok-bolok, lepas tu anak kecil pula nak pergi tu berak pula, basuh pula. Nak pergi pula, pak tayar pula pecah. Jadi dia panggil malang dia bertipe-tipe. Malang bertipe-tipe. Jadi lala kali siapa pula kena pula kapal terbang hak jenis street. Cik lewat seminit. Dah boleh cek ingat. Jadi beng tiket 500 ya. Beng tiket 500 ya. Jadi malang hak bertipe-tipe pada dia ni siapa dak nak terbang, dak nak pergi siapa tujuan dia ni, benda baik ke benda tak baik? Pada pandangan kita secara zahir tak baik Orang tambuh benda-benda malang gitu, orang nak clear semua tak. Betul tak tuan-tuan? Semua tuan-tuan. Tapi lepas dia balik rumah, contoh ni fardu takdir lah, ni andai kata kita doa berlaku. Fardu takdirnya rupanya kapal terbang hak dia naik itu terhempah. Contoh, terhempah. Jadi perkara malang yang berlaku pada dia sebelum naik kapal terbang tu baik ke tak baik? Baik pula. Jadi tuan-tuan, jadi perkara baik buruk ni Tuhan tak ikut penilaian manusia. Tuhan tak ikut penilaian makhluk. Mana kalau makhluk kata baik, Tuhan buat. Tak baik, Tuhan dah buat. Tak gitu. Tuhan akan buat apa yang dia nak. Itu maknanya sifat arus bagi Allah Ta'ala. Baik ke buruk, hak dia belaka tuan-tuan. Bukan hak kita. Bukan kita yang nilai baik buruk. Tuhan yang tahu apa yang dia buat. Yaf'alu ma yurid. Innallah yaf'alu ma yurid. Tuhan akan buat apa yang dia nak, bukan apa yang kita nak. Faham tuan-tuan dah? Jadi jelas kena terang lebih sikit pasal akidah ni kat pilihan raya ni. Sebab nampak tak reda lagi. Tuan-tuan mata Allah sekalian, diingatkan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang berlaku ini adalah ketentuan Allah Taala, redalah dengan ketentuan tu. Redalah dengan ketentuan tu, dan kita dah doa, kita dah usaha, contohnya kita serah pada Allah Taala, kita doa yang baik-baik saja, mudah-mudahan Allah Taala makbulkan doa kita dan kita dapat yang terbaik. Okey, mungkin kita anggap bahawa yang kita doakan itu terbaik, tapi tak makbul. Bukan bermakna kita akan dapat tak baik tak. Mungkin kita akan dapat yang lebih baik. Kita tak tahu, wallahu alam. Kita minta, ya Allah, biarlah naik gaji 100. Biarlah naik gaji 100. Kat 80 tahun dah kerja. Tak naik-naik. Contohnya lah. 5 tahun tak naik. Jadi 85 tahun tak naik haji. 1,000 riyal gitu lah. Daripada dulu. Tahun Jepun sekali. Zaman Jepun dulu. Tak naik-naik 100 riyal. Ya Allah, naiklah 100 riyal, 100 riyal. 5 tahun tak naik-naik gaji. Contoh. Apalah Tuhan tak mabur kan sikit je 100 riyal naik, bukan minta 1,100 je nak beli Alza. Contoh saja je. Tu tambah kita je tu. Dak naik 5 tahun dak naik. Adakah Tuhan tak mau beri yang terbaik kepada kita? Tak. Kita dak ada kan, serah dia lah. Rupa-rupanya dia peceng dengan dak naik 100, dapat imbuhan tu dapat 500,000 contohnya. Kalau naik 100, contohnya lah kena pergi jauh dengan keluarga,
Bila naik 100 riyal, naik pakat, mungkin kena pergi overseas, mungkin sibuk sangat, mungkin tak ada cara kanak, mungkinlah tak ada pergi Surabaya, mungkin tak pergi sejik, tak padang naik 100 jadi sibuk. Jadi Tuhan tak naikkan 100 dengan masa itulah mungkin Tuhan nak bagi bonus lain ataupun Tuhan nak bagi ketenangan dalam hati, Tuhan nak suruh mari sejik surah dengar kitab risalah tauhid, mungkinlah Tuhan nak bagi dia kawan orang dan jaga anak bini, dan tengok anak dia membesar, dan juga maknanya bulan Ramadan makan sama-sama, buka sama-sama. Contohnya lah, kan itu lebih baik daripada 100 riyal yang dia doa supaya naik gaji dia. Jadi tuan-tuan, kita dah doa, itu usaha kita. Hak lain kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin rahmati Allah sekalian. Jadi apa yang berlaku adalah kehendak Allah Taala, dia buat apa yang dia nak. Bukan Tuhan buat apa yang kita nak, Tuhan buat apa yang dia nak, tuan-tuan. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Tuhan nak, Tuhan kata jadi. Dia nak, bukan kita nak, Tuhan nak. Baik. Muslimin rahmati Allah sekalian. Kata pengarang, dan lain-lain daripada segala ahwal. Okey, apa-apa yang berlaku semuanya hak Tuhan berlaku. Maka kesemuanya itu harus pada hak Allah Taala. Harus pada hak Allah Taala. Harus pada hak Tuhan, tiada boleh dikatakan perbuatan itu tiada baik. Kita boleh kata perbuatan ni tak baik Tuhan buat hak benda tak baik jangan kata gitu, tak ada adab. Okey. Kerana Tuhan tiada sekali-kali mengambil manfaat dengan sesuatu dan tiada memberi mudarat akan dia oleh sesuatu. Okey, yang kata Tuhan buat benda ni tak baik, Tuhan buat gini, jangan kata kita tak baik. Tak ada adab. Sebab Tuhan buat sesuatu, Tuhan ada ambil manfaat pun daripada sesuatu tu. Tuhan buat orang tu jadi soleh. Adakah Tuhan dapat manfaat daripada kesolehan, ketaatan orang tu? Tak ada. Kalau Tuhan buat orang maksiat, adakah Tuhan terjejah kerana orang tu buat maksiat? Tak terjejah pun. Jadi baik buruk tak beri kesan pun ke Tuhan. Kerana Tuhan tak ambil manfaat dan tak ambil mudarat daripada makhluk. Sebab dia yang kurniakan belaka. Dia yang cipta belaka, tuan-tuan. Okey? Jadi kita beradab dengan Tuhan, jangan kita sandarkan benda buruk kepada Tuhan. Tak comel. Boleh jadi dosa pula situ. Dah lah buat maksiat tu dosa dah. Sandarkan pula maksiat tu kepada Allah Taala. Jawab dia dosa, tuan-tuan. Jadi 2 kali dosa. Ada zaman satu khalifah, apabila seorang lelaki itu mencuri. Seorang lelaki itu mencuri, bila didakwa dalam mahkamah, apa mencuri? Jawab dia apa? Nak lepas diri. Dan ni kan ketentuan Allah Ta'ala dah. Okey. Ni kan ketentuan Allah Ta'ala. Maka khalifah ataupun hakim yang memerintah ketika itu, dia hukuman dia darab 2. Hukuman 2 kali ganda. Yang menzalimi hamba, jawab dia memang Tuhan tidak menzalimi hamba. Dah boleh Tuhan nak menzalimi hamba? Jawab dia Tuhan tidak buat perkara yang mustahil. Zalim ni tuan-tuan benda yang mustahil. Zalim ni adalah benda yang mustahil. Jadi boleh Tuhan menzalimi hamba? Jawab dia maknanya Tuhan tu adalah Tuhan yang sebenar. Bila Tuhan yang sebenar, tidak ada kurang bagi dia, tak ada lah sifat zalim bagi dia, tuan-tuan. Mesti sifat kesempurnaan, adil dan sebagainya. Okay, baik. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Seorang Isyak. 5 minit kita. Kita masuk tajuk yang lain, dalil-dalil akal dan naqli. Atas 20 sifat. Sebelum ni kita sebut secara sepintas lalulah. Sifat wajib, sifat harus, sifat mustahil. Okay, selesai dah 3 tu. Sekarang ni dalil pula. Kita bincang dalil. Dalil ni detail sikit lah. Dia bermain dengan akal dan bermain dengan nakal. Nakal ni bukan akal. Nakli. Nakli ni nukilan. Nukil. Dalil akli, dalil berfikir guna akal. Dalil nakli ni nukilan. Kita nukil daripada Al-Quran dan Sunnah. Kata pengarang adalah mengetahui dalil akli secara ijmal. Ijmal ni secara umum, tak detail lah, tak detail. Pada sifat-sifat Tuhan itu fardu ain. Fardu ain ni maknanya setiap orang kena tahu dalil. Setiap orang kena tahu dalil
walaupun secara umum. Jadi tuan-tuan, orang hok dak tahu dalil, jawab dia berdosa. Sungguh ni, itu yang wajib belajar akidah. Ni yang wajib belajar akidah, dibimbangi dia jadi golongan muqallid. Muqallid ni orang yang tak pegang pada dalil dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Bila-bila masa je akidah dia boleh goyah. Jadi hukum belajar akidah dan mencari dalil, hukum dia fardu ain. Okey, minimal dia ialah dalil yang umum, dalil ijmali. Susah ke tak? Tak susah tuan-tuan. Dia barang-barang fardu ain ni gini mudah dia. Dalam perkara-perkara yang wajib ke atas semua mukallaf, Tuhan tak buat susah. Tuhan akan buat mudah. Contoh sembahyang. Sembahyang tuan-tuan susah tak? 5 waktu sehari semalam tak susah. Tak susah. Okey. Dah lepas tu dah tahan lama. Lama tu sebab mu topak dengan barang sunat. Barang wajib sikit je. Betul tak? Barang wajib dalam sembahyang sikit je. Kalau sembahyang mu sekadar sembahyang dengan buat sekadar kewajipan sikit je. Apa dia? Takbir Allahu Akbar, terus baca Fatihah, rokok tak baca pun tak apa. Tidak, tak payah baca pun tak apa. Sujud, subhanallah pun okey dah. Duduk antara dua sujud, subhanallah kok contohnya. So kali lagi lepas tu bangun. Okey. Kemudian buat pula. Tahiyat awal wajib tak? Tak wajib. Jadi lagi cepat. Maknanya kalau nak buat perkara yang wajib saja dalam sembahyang, boleh kata seminit boleh habis sembahyang zuhur. Terah. Dah lepas tu baca Fatihah pun boleh baca laju. Jangan baca ngakak. Bismillah. Narik. Lagu sikah. Ataupun lagu bayati. Memang panjang. Baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Nak kabarnya tuan-tuan, barang wajib untuk semua mukallaf ni, barang tu barang tak susah. Sebab Tuhan tahu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan bagi benda yang susah, melainkan yang mampu belaka. Jadi semua orang ni mampu benda. Mampu benda tu je lah. Macam ambil sembahyang. Susah tak? Tak susah. Macam kita tuan-tuan, nak sembahyang dalam kapal terbang. Nak ambil sembahyang dalam kapal terbang. Jangan basuh belaka. Bukan jangan. Kalaulah nak mudahnya, basuh hak wajib dah. Kan kita ada spray tau. Ataupun kita tandah dia tu kan. Jangan basuh belaka sampai 3 kali sampai ni komok punya cuma. Banjir lah kapal terbang. 400 orang penumpang semua ambil lekat belakang air mayang. Banjir kapal terbang. Betul tak? Kalau nak ambil pun air je dekat tandah dia tu tak ada air, jangan air tu tak ada gini. Biar air tu biar basuh tangan. Buatlah. Basuh tu buat je. Muka sekali. Betul tak? Kemudian basuh tangan sikit. Gonyoh basuh je kalau. Ataupun ada spray je lah. Gonyoh. Yang penting ada air je. Lepas tu kalau tangan. Lepas tu kepala gini je. Betul tak? Kepala sikit je. Lepas tu kaki. Spray lah kaki. Gonyoh-gonyoh sekali dah. Maknanya dah dipraktik benda tu boleh buat. Jadi tuan-tuan, benda wajib ni tak susah, insya-Allah tak susah. Benda wajib ni tak susah. Semayang, kalau buat wajib saja seminit dah. Mana satu hari tu 5 waktu semayang, seminit 5 minit. Kita ada 24 jam tuan-tuan. Berapa ribu minit. Tapi 5 minit saja untuk semayang wajib. Tak susah. Ambil semayang susah, tak susah. Muka, tangan, kepala, kaki. Mudah je. Jadi belajar pula fardu ain hak akidah ni nak belajar dalil. Wajib pula belajar dalil. Jangan susah, tak susah. Contohnya benda kita bagi contoh lalu supaya apa? Supaya orang tak pening, tak tergantung. Dalam ilmu-ilmu jangan tergantung sangat, takut orang resah ataupun takut orang tertanya-tanya, orang tak sapa. Contoh gini. Dalam akidah wajib tahu dalil. Mudah. Dalil dia apa? Mudah je. Tuhan tu ada. Contohnya akidah kita. Tuhan tu ada. Okey, dalil dia apa? Dalil tu ni bukti. Bukti dia apa? Alam ini. Alam ini. Alam ni bukti Tuhan tu ada. Betul tak alam ni bukti? Betul lah. Jadi cukup tak? Cukup. Lepas fardu ain. Betul tak tuan-tuan? Tu fardu ain dia. Tu panggil ijmali. Tu panggil secara umum. Tak edited.
Kalau kau bersoal, macam mana pula alang ni boleh jadi dalil? Tu mungkin tanya ustaz. Sebab tu fardu kifayah dah. Bagian huraian gini, iktiraf gini, mungkin tanya ustaz Aku malah anda nak jawab. Tapi aku tahu bahawa Tuhan tu ada, dalil dia alang ni. Selesai fardu ain dia. Faham tak tuan-tuan? Tuhan Maha mengetahui tak? Tuhan Maha mengetahui dalil dia. Alang ni. Alang ni dalil akal, dalil akli, dalil akal bahawa Tuhan ni Maha mengetahui. Yalah, dah aku dah faham apa alang ni jadi dalil bahawa Tuhan tu Maha mengetahui. Tak perlu kita tanya ustaz mengajar. Sebab tu dah fardu kifayah dah. Fardu ain sekadar mengetahui bahawa alam ni sebagai dalil, maka dah cukup fardu ain. Mudah ke susah? Mudah je. Nak mari belajar tu susah. Nak mari belajar tu susah. Belajar mudah tuan-tuan. Ingat, barang-barang hak wajib bagi setiap mukallaf ni Tuhan tak akan susahkan. Tuhan akan mudah sebab semua orang kemampuan dia berbeza. Betul tak tuan-tuan? Jadi kalau kita pandai, boleh tentu orang lain pandai. Jadi Tuhan akan bagi benda yang standard je tuan-tuan. Melainkan ada beberapa orang yang terpencil yang memang pas sudah dak reti. Memang orang panggil ustaz maaf, memang dak cerdik sungguh. Tu lain cerita. Waktu OKU ataupun tu memang kira special case, tak termasuk. Tapi standard orang boleh faham. Tuhan tu ada. Ada. Dalil apa? Alam ini. Beres lepas pada ain satu untuk akidah. Okey, cukup setakat tu tuan-tuan. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Detail lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amalan kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala maghfirah ataupun pengampunan yang kita panjatkan kepada dia insya-Allah. Wallahu taala ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا أشهد أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله.